laitum min qablu, sebagaimana telah berpaling oleh kamu daripada sebelum apa? Sebelum ini, iaitu sebelum Hudaibiyah. Yu'adzibukum, nescaya dia akan menyiksa kamu azaban aliman, dengan siksaan yang pedih. Dengan siksaan yang pedih. Jika kamu berpaling, maksud berpaling tahu dia? Sebagaimana kamu berpaling daripada Hudaibiyah. Apa kisah Hudaibiyah itu? Kan kita dah cerita sebelum ini, ketika Nabi ajak kaum muslimin untuk pergi ke Mekah menunaikan umrah. Orang-orang Badui ini kata apa dekat Nabi? Nabi ajak mereka sekali, mereka kata apa? Mereka kata kami sibuk jaga apa? Harta dan anak-anak. Itulah tu golongan ni. Tapi sebenarnya mereka bukannya sibuk sangat pun. Dalam hati mereka ada sangkaan buruk kan? Apa sangkaan buruk mereka? Kalau pergi tak kembali balik. Kan ingat tak? Itu ayat yang ke-11 dengan 12 kita bincang dulu. Jadi mereka adalah yang sibuk sangat nak jaga harta dan sebagainya, tapi sebenarnya mereka tak yakin dengan janji Allah. Takut mereka tak balik lagi. Mereka sayangkan dunia kan, orang munafik ni. Jadi Allah, pada minggu lepas kita belajar ketika balik-balik cerita dia. Bila Nabi pergi Hudaibiyah kan, dan Nabi nak pergi Mekah, terkandas di Hudaibiyah. Kemudian berlaku perjanjian Hudaibiyah, yang di mana Nabi dan kaum muslimin tak boleh buat umrah, tapi Nabi kena balik. Betul tak betul? Umar kan sedih kan? Umar sedih, kenapalah kena balik? Kita kan nak buat umrah. Kita kan agama yang unggul. Kenapa pula nak dengar cakap orang-orang musyrik? Nabi sign perjanjian tu. Antara perjanjian dia apa dia? Orang Islam kena balik tahun ni. Lepas tu gencatan senjata. Lepas tu kalau ada orang yang daripada Mekah pergi ke Madinah, mesti dihantar balik. Kalau orang Madinah lari ke Mekah, tak boleh minta panggil balik. Nabi sign je semua tu. Jadi Umar kata apa? Ini perjanjian yang berat sebelah. Umar tanya Rasulullah banyak kali, kenapa macam ni, kenapa macam ni? Sampai turun surah Al-Fat, berita gembira. Antara bentuk berita gembira apa dia? Allah janjikan kemenangan yang lebih dekat selepas ini, iaitu Hudaibiyah. Selepas Hudaibiyah berlaku peperangan apa? Minggu lepas kita sebut? Tak dengar? Khaybar. Peperangan Khaybar. Minggu lepas kita sebut. Dalam peperangan Khaybar, kaum muslimin menang besar sebab Yahudi punya kota. Rasulullah berjaya menawan, membuka Khaybar. Jadi ketika buka Khaybar tu, kaum muslimin datang balik untuk mengambil harta rampasan perang. Orang-orang munafik yang tertinggal ini, mereka kata apa kat Rasulullah dengan orang-orang mukmin? Kami pun nak ikut pergi ambil harta. Tapi Nabi dan orang-orang mukmin kata apa dia? Tak boleh. Sebab apa tak boleh? Sebab masa turun surah Al-Fat ini, Allah janjikan yang perang Khaybar tu untuk orang-orang yang pergi Hudaibiyah saja boleh. Kan? Jadi mereka kata, Muhammad, kami nak pergi juga, nak ambil harta perang ni. Kami orang Islam juga. Rasulullah kata, orang beriman kata tak boleh. Allah janjikan Khaybar ni, habuan Khaybar ni untuk orang yang ikut ke Hudaibiyah. Jadi sambunglah ayat ni. Okey, kalau macam tu, wahai orang-orang Badui yang tertinggal ini, nanti akan datang, kamu akan diajak untuk berperang lagi. Kalau betul. Jangan pula waktu diajak tu nanti, kamu berpaling macam mana kamu berpaling ketika Hudaibiyah dulu. Sifat orang munafik macam mana? Sama saja. Berulang-ulang kali begitulah mereka. Dalam peperangan yang berlaku lagi kemudian, iaitu peperangan Tabuk. Dulu kita pernah sentuh dah ayat ni. Tengok surah 9. Tengok surah 9. Ayat 45. Muka surat 194. Ini tentang perang Tabuk. Perang Tabuk berlaku, kalau tak silap, pada tahun ke-10, 10 Hijrah. Perang Tabuk.
9 Hijrah. Perang Tabuk 9 Hijrah. Maksudnya selepas pembukaan kota Mekah. Pembukaan kota Mekah pada tahun ke-8 Hijrah. Mekah, Fathu Mekah 8 Hijrah. Lepas pembukaan Mekah ni ada satu peperangan besar lagi, iaitu peperangan dengan golongan Hazwin, apa nama? Apa nama peperangan tersebut? Lupa pula. Dalam surah Taubah juga Allah sebut. Hunain, ya, peperangan Hunain. Hunain ni pun peperangan yang besar. Lepas tu baru peperangan Tabuk. Tabuk 9 Hijrah. Jadi peperangan Tabuk ni perjalanan yang sangat jauh, musim panas, dan Madinah ketika itu sedang musim buah. Jadi perjalanannya jauh. Tengok ayat 42 dulu, surah 9 ayat 42. Tengok Allah kata apa? Sama-sama kita baca ayat 42 surah 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Law kana 'aradan qariban wa safaran qasida لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. Ini gambaran macam mana perang Tabuk tu. Kata Allah, sekiranya peperangan yang kamu ajak mereka pergi berangkat itu adalah keuntungan yang dekat, senang nak dapat. Kemudian wasafaron qasidan, dan perjalanannya tidak jauh. Padahal perang Tabuk ni 1400 km jauh dia. Jauh lagi daripada mana? Malaysia Perlis berapa kilometer? Malaysia Perlis, Johor Perlis 6 ya? Ni 1000 lebih kilometer. Bukan naik kereta hari ni. Naik apa? Kuda, unta. Musim pula musim panas. Jadi keperluan pula tak cukup. Jadi kata Allah dia, kalau perjalanan tu dekat dan habuan tu senang dapat, macam perangan mereka sebelum ni. Pergi perang tak mau, tapi bila nak ambil habuan, nak. Pasti mereka akan ikut engkau. Mereka ni siapa? Orang-orang munafik lah. Walakin, akan tetapi, ba'udat alaihimus syuqqah. Tapi mereka rasa perjalanan ni sangat jauh, susah. Jadi macam biasa, wasayahlifuna billah, dan akan mereka apa? Bersumpah lagi dengan nama Allah. Jika kami mampu, lawis tata'na, kalau kami mampu, la kharajna ma'akum, kami mesti keluar dengan kamu. Sedangkan apa yang mereka cakapkan itu akan membinasakan mereka. Yuhlikuna anfusahum wallahu ya'lamu innahum lakadzibun, dan Allah mengetahui siapa sesungguhnya mereka benar-benar berdusta. Jadi Allah kata, siapa mereka yang minta izin tak pergi ni? Ayat 45. Tengok ayat 45 bawah sikit. Baca sama-sama. Innama yasta'dhinuka alladhina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir wartabat qulubuhum fahum fi raibihim yataraddadun. Tengok terjemahan dia, Allah kata apa?
Sesungguhnya tidak lain, mereka yang meminta izin kepada engkau tu siapa dia? Minta izin tak nak pergi ni, yang minta excuse, ialah orang-orang yang mereka ni sebenarnya tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Siapa mereka ini? Macam kita baca surah Al-Baqarah dulu, ayat 8. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan sebahagian manusia ni ada yang mengaku kami beriman kepada Allah dan hari kemudian. Kata Allah, wa ma hum bimu'minin, padahal mereka tidaklah orang-orang yang beriman. Jadi iman ini kena ingat, iman, masuk iman ialah mesti yang pertama apa dia? Pertama al-qaulu bil lisan. Dia mesti mengaku beriman. Tak cukup dengan mengaku beriman. Yang kedua ialah at-tasdiqu bil qalbi. Mesti membenarkan, menerima, dia tunduk dengan hati dia. Lepas tu dibuktikan dengan apa? Wal amalu bil jawarih. Dia mengerjakan apa yang dia janjikan itu dengan jawarih. Apa jawarih? Dengan anggota badan dia. Itu namanya iman. Kalau kita namakan kita beriman kepada Allah, tengok dalam Al-Quran. Quran ni kitab iman. Apa Allah perintahkan kepada kita? Apa tugas kita, tuan-tuan, masa kita bincang dulu 2-3 kuliah sebelum ni? Apa tugas kita? Apa dia? Iqamatuddin. Menegakkan agama ni. Setiap daripada kita ni ada tugas menegakkan agama. Setuju tak setuju? Ke ada bangkangan? Yang bangkang sila angkat tangan. InsyaAllah tak. Semua orang ada peranan dia. Minggu depan kita akan sambung ayat yang Allah kata siapa yang diberi excuse untuk boleh tak pergi berperang. Tapi baru tak pergi berperang je, bukan langsung tak berjuang. Macam kita kata apa dulu? Kita ni kena jadi satu kumpulan yang macam orang dulu sebut apa? Yang buta buat apa? Tiup lesung. Dah buta dah mata dia kan, tiup lesung tak apa, tak ada pedih mata dia. Yang pekak buat apa? Cucuh meriam. Yang kurap, yang sopap, dia ada penyakit kulit, pikul buluh. Badan dah sentiasa gatal lah, pikul buluh tak ada apa. Yang capek buat apa? Yang kaki capek tu, biar dia halau ayam masuk reban. Yang lumpuh buat apa? Yang lumpuh ada kerja juga, jaga rumah, duduk kat tingkap tu. Orang nak masuk rumah tengok, ada orang tak boleh masuk. Bukan tu raya orang betul. Cuma sebenarnya dia tak boleh jalan. Orang ingat ada orang. Yang kaya berikan emasnya, dia sumbanglah. Jadi semua orang ada peranan dia. So untuk apa? Tugas kita adalah menegakkan agama Allah. Jadi yang tak nak buat ini, yang ada macam-macam alasan ni, kata Allah siapa? La yu'minuna billah. Sebenarnya mereka tak beriman pun kepada Allah. Wal yaumil akhir. Dan mereka tak beriman kepada hari kemudian. Mereka tak rasa seronok dan tak rasa nak sangat pun syurga tu. Tapi terpaksa cakap beriman juga. Nanti orang kata apa? Itulah namanya orang munafik. Na'udzubillah. Dan apa sebab lagi mereka ni minta izin? Wartabat qulubuhum. Mereka ragu-ragu dengan hati mereka. Hati mereka ragu-ragu. Kalau berjuang nanti Kang, tak balik-balik. Kalau aku infak harta aku Kang, aku nak makan apa pula? Dia fikir macam tu, dia ragu-ragu. Sedangkan apa yang kita belanjakan, apa Allah akan buat? Allah yang janji, Allah ganti balik. Kalau kita sign tu, nak melabur tu, berapa persen orang tu janji pada kita? ASB berapa dulu? Keluar duit, loan nak buat ASB berapa dapat? 6% lebih kurang. Kalau masuk bank punya, bank rakyat ke, banyak sikit kot Tapi Allah janjikan berapa? Allah janjikan minimum dia ialah 700%. Minimum dia ialah 700%. Itu minimum, kadar minimum. Maksimum dia tanpa batas. Maksimum dia ialah tanpa batas. Jadi nak percaya ke tidak ni?
Nak bantu agama Allah ke tak ni? Nak belajar Quran dulu ke tak ni? Tu bila kawan-kawan kita ajak, jom belajar bahasa Arab. Tujuan kita belajar bahasa Arab untuk apa? Saya selalu sebut, faham Quran. Jangan jadi mukhallafun. Apa mukhallafun? Ni, mukhallafun. Orang-orang yang tertinggal. Kita lepas tahun belajar tadabbur ni, tapi ada kawan-kawan dah mula dah belajar bahasa Arab. Hari ni dia dah boleh terjemah Quran dah. Kita kalau kita bertangguh jadi apa? Macam tu lagi. Sayang tak? Tu pengajaran kita belajar surah Al-Fat ni. Nak tengok gambaran macam mana masyarakat. Sebab tu surah Al-Fat. Lepas ni sambung surah Al-Hujurat. Lepas surah 48 ni sambung surah Al-Hujurat. Surah Al-Hujurat nak membina masyarakat madani. Kena tadabbur surah Al-Hujurat. Hari ini kita, yalah semenjak kita punya politik dia kurang stabil ini, terutamanya menyediakan semua cakna dengan politik. Tuan-tuan dan puan, buka surah Al-Hujurat. Baca surah Al-Hujurat. Cuba lihat tafsir dia. Surah Al-Hujurat nak membentuk akhlak masyarakat Islam. Dalam surah Al-Hujurat, Allah perintahkan supaya apa? Jangan menabur fitnah. Jangan mengumpat. Jangan menggelarkan. Hari ini semua gelaran keluar. Sebab apa? Sebab tak tadabbur Quran. Jangan sebarkan sebarang berita. Mesti tabayun dulu. Hari ini tak kisah tabayun ke tidak. Dipanggil apa? Tibayun kan? Langgar semua. Sebab apa? Sebab tak tengok surah 48 ni, surah Al-Fat, dan tak tengok surah Al-Hujurat. Ya, berpolitik memang ada dalam agama kita, tapi ada dia punya akhlak dia. Dan ada akhlak yang buruk yang dalam surah Al-Hujurat tu diajar kepada kita. Tuan-tuan baca surah Al-Hujurat, lihat tafsir dia. Mula-mula lihat terjemahan dulu, lepas tu ambil tafsir. Kita ada tafsir kat belakang tu, baca. Baik, jadi jangan jadi orang-orang tertinggal. Sebenarnya orang tertinggal itu ialah orang yang diragu-ragu hati mereka itu. Fahum fi raibihim yataraddadun. Maka mereka dalam kebimbangan dan rasa berbolak-balik. Baik, buka balik surah 48 ayat 16. Jadi macam mana kita nak ambil ibrah dalam ayat ini? Allah kata kepada orang tertinggal daripada golongan Arab-Arab Badui ini, kamu akan diajak untuk memerangi kaum yang mereka mempunyai kekuatan yang luar biasa kuat dia. Kamu mesti berperang sampai apa? Sampai mereka menyerah kepada agama. Maksudnya peperangan yang macam mana ni? Sedaya upaya kita. So hari ini kita berperang ke tuan-tuan? Kalau kita tak nampak ayat ni untuk kehidupan kita, maksudnya tak ada apa-apa lah. Oh, kami tak berperang. Jadi ayat ni sekadar untuk apa? Untuk baca. Kita kena ingat, peperangan dia ada dua bentuk. Peperangan ada dua bentuk. Satu peperangan yang berbentuk ni lah, apa dia? Kena saling berbunuhan. Yang kedua ialah peperangan berbentuk fikrah. Peperangan bahasa Arab dipanggil ghazwah. Peperangan bahasa Arab dipanggil apa? Ghazwah. Ghazwah ni ada dalam bentuk kital, perang sampai kena bunuh. Ada juga peperangan dalam bentuk pemikiran. Dan yang mana yang lebih besar? Peperangan berbentuk pemikiran tu. Iaitu kita nak lawan pemikiran yang sesat. Jadi apa tujuan peperangan? Tujuan peperangan bukan sebab kita nak menguasai satu negeri itu, untuk kita nak menjadi kekayaan. Sebab tu dalam peperangan Nabi bagi 10 lebih kurang dia punya adab-adab dia. Tak boleh kacau orang punya apa bila masuk negeri orang untuk berperang. Tak boleh runtuhkan rumah-rumah ibadat mereka. Anak-anak kecil, perempuan-perempuan, orang-orang tua tak boleh kamu ancam mereka. Jadi tujuan kita berperang untuk apa? Untuk kita menghapuskan kebatilan. Itu tujuan berperang. Menghapuskan kebatilan dan nak meninggikan ilmu Allah. Tujuan kita masuk satu tempat, pergi satu tempat, tujuan kita belajar satu ilmu. Bukan untuk sekadar nak mendapat hasil dunia, itu bukan tujuan yang besar. Tujuan yang besar ialah untuk menghapuskan kebatilan. Jadi hari ini tugas kita tuan-tuan, kita tak pergilah sampai berperang di jalan Allah. Tapi hari ini musuh-musuh kita menghantar pemikiran-pemikiran yang besar ni. Yang cintakan dunia ni terlalu banyak ni. Melihat kebendaan sebagai suatu pencapaian, ini yang kita kena lawan ni.
Nak lawan macam mana? Kita kena sebarkan Quran. Supaya kebanyakan masyarakat kita, terutamanya di Malaysia ini, semuanya nampak akhiratlah yang sebenar-benarnya. Sebab tu saya sebut, apa usaha kita dalam nak meninggikan kalimah Allah ini? Dua usaha dia. Bermula dengan belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Kita berperang bersudut fikrah ni. Supaya manusia ni lihat agama ni, melihat kehidupan ini, kehidupan yang sebenarnya adalah akhirat. Dia takkan boleh tiba-tiba dia duduk dekat budak muda kita kata hari ni kan, nak suruh dia duduk depan saf pertama tiba-tiba. Memang tak. Pertama kita kena buat adalah ubah pemikiran. Selagi tak diubah pemikiran, manusia akan ditakut yang lama lagi. Jadi siapa yang nak buat kerja ni? Kita yang dah belajar surah Al-Fat ni. Kalau kita tak nak buat, kita jadi golongan apa dalam surah Al-Fat disebut berulang-ulang kali ni? Mukhallafun, orang-orang yang tertinggal. Jadi jom kita sama-sama usaha belajar Al-Quran. Semua orang kena belajar Quran, faham Quran. Saya selalu bagi tahu, saya daripada Semat Quran. Semat Quran ni tempat dia bukan untuk perniagaan. Kita buat ini untuk sama-sama untuk menyebarkan Al-Quran. Dengan cara apa? Usaha belajar faham Quran. Jadi bulan 12 ni, saya dah minta izin tadi kepada kita punya pengurusi untuk maklumkan. Bulan 12 ni kita ada program. Setiap tahun bulan 12, kita buat program cuti sekolah untuk bagi peluang kepada anak-anak kita, cucu kita, yang remaja khususnya. Untuk kita bukakan minda dia, nak melihatkan Quran ni penting dan Quran ni mudah. Jadi kita buat khusus 5 hari, intensif. Belajar menterjemah Al-Quran. Kalau tak keberatan nanti saya share mungkin kepada Haji Amudin ataupun Haji Razak sikit video pendek macam mana budak menterjemah Quran tanpa melihat terjemahan. Jadi Quran ini milik siapa? Semua orang. Cuma kita je. Macam saya sebut tadilah. Daripada dulu kita cakap bahasa Arab kan dalam percakapan, tapi bila tanya pandai cakap Arab tak mengaku. Sebenarnya kita ada ilmu tersebut. Cuma sikit je lagi nak belajar sampai kita boleh faham Al-Quran. Dan pada masa yang sama juga terbuka juga kepada ibu bapa dan juga opah-opah dan juga atuk-atuk untuk menyertai sekali kaedah. Kalau masih ingat lagi dulu saya pernah tunjuk kaedah 1 hamzah di awal kalimah, huruf akhir bari dhammah, aku. Itu kaedah nak belajar bahasa Arab yang kita sediakan untuk modul asas terjemahan. Dia akan berlangsung pada 24 hari bulan 12 ni. 24 selama 5 hari sampai 28 hari bulan, bermula 9 pagi sampai 5 petang. 4 petang. Makan minum semua kita sediakanlah. Atau siapa yang nak menaja, mungkin dia tahu ada satu kumpulan anak yatim ke pelajar tahfiz yang mereka dah hafal Quran tapi belum faham Quran lagi. Boleh hantar. Dan kita buatlah susulan macam mana nak pastikan anak-anak muda hari ini faham Quran. Kita boleh buat online hari ini, tak ada alasan. Kita boleh buat macam-macam. Tujuan kita satu, iaitu nak menegakkan agama ini. Nak lahirkan satu generasi, lagi 20 tahun akan datang insya-Allah, generasi yang faham Quran. Mustahil ke tidak? Ini satu cita-cita yang besar yang tidak boleh dicapai ke? InsyaAllah boleh, tapi kita kena bergerak. Kita kena daftar sama-sama ni. Nak jadi seorang pejuang, bantu. Yang nak menaja, silakan nak menaja, nak infak. Kita pun ada hasrat untuk membina sekolah di Manong. Bangunan yang khas untuk nak melahirkan generasi yang faham Quran. Bukan saja hafal tapi dia faham. Waktu kita sebarkan mereka, sebarkan, kita buka lagi sekolah-sekolah semua Quran dan sebagainya untuk nak beri pengajaran kepada masyarakat faham Al-Quran ini. Ini cita-cita kita. Mudah-mudahan tuan-tuan puan pun nampak apa yang kita nak buat. Jadi kalau ada sama-sama untuk menyumbang, boleh maklum kepada saya, insya-Allah, atau Haji Razak. Ada Haji Razak umumkan masa di Dewan Kuliah kita dulu. Dan juga untuk yang menyertai program 5 hari khusus terjemahan Al-Quran, saya sangat-sangat mengajak semua untuk belajar. InsyaAllah. Sekarang itu untuk pagi ini, semoga ada manfaat apa yang kita bincangkan, iaitu tentang apa dia? Tentang diajak untuk bersama-sama menegakkan agama Allah. Musuh dia akan semakin kuat. Kuat tu bukannya dia kuat tu sebab mereka kuat, tapi pegangan mereka, sungguh-sungguh mereka untuk dapatkan dunia, mereka buat sungguh-sungguh.
Jadi jangan kita tertipu pula dan kita tenggelam dengan apa yang mereka bawa. So sama-sama kita untuk bersama berjuang dalam peperangan apa tadi kita sebut. Peperangan ada dua. Satu peperangan berbentuk senjata. Satu lagi peperangan berbentuk fikrah. Fikrah ini mesti kita lawan dengan Al-Quran. Dengan Al-Quran. Kita nak tanam dalam jiwa kita semua, minda kita, semua orang, iaitu Al-Quran. InsyaAllah. Jadi jazakumullah khairah atas perhatian semua. Kita jumpa lagi pada kuliah yang seterusnya. Cerita ni tak habis lagi, dia bersambung lagi ni. Minggu depan kita akan lihat pula siapa mereka yang diberi excuse untuk tidak pergi berperang. Jadi adakah kita termasuk orang-orang yang diberikan excuse itu? Kita bincang pada kuliah yang akan datang. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.